Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali tajuk yang telah kita bincangkan minggu lepas, bab yang kelima, mandi janabah. Kita dah sempat baca minggu lepas 3-4 hadis sampai muka surat 31. Sambungan malam ini muka surat 32, hadis yang ke-35. An Abdullah ibn Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarkud wa huwa junub. Daripada Abdullah bin Umar menuturkan, memberitahu bahawa bapanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini bertanya, Abdullah bin Umar beritahu yang bapanya Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami dibolehkan tidur dalam keadaan berjunub? Maksudnya berhadas besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh jika dia sudah berwuduk, maka dia boleh tidur meskipun dalam keadaan junub. Ini berhubung dengan digalakkan kita berwuduk bagi sesiapa yang pada awal malamnya dia berjunub. Mungkin dia telah bersama dengan isterinya dan sebelum itu dia mahu tidur, selepas itu dia mahu tidur, maka selepas itu sebaiknya dia berwuduk, kerana tidur adalah dianggap wafatu sughra, kematian yang kecil, dan junub itu adalah hadas yang besar, sehingga timbul suatu kemuskilan kepada Amirul Mukminin, yakni kepada Umar Al-Khattab. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hal yanamul insan wa huwa ala janabah, adakah seseorang itu boleh tidur padahal dia dalam keadaan berjunub? Maka dia jawab bahawasanya diharuskan tidur apabila dia berwuduk. Secara logiknya mungkin kita mengatakan walaupun berwuduk, wuduk itu tidak boleh menghilangkan hadas besar. Wuduk tidak menghilangkan hadas besar, tapi suatu takhfif, keringanan bagi sesiapa yang mahu menangguhkan mandi sehinggalah pagi esok. Tapi sebaiknya dia mandilah. Mungkin seseorang tu rasa sejuk, sebaiknya dia mandi dan tidur dalam keadaan sudah bersih daripada hadas besar. Hadis ini menggambarkan kesungguhan sahabat untuk bertanya perkara yang mereka rasa berhajat, perlu untuk ditanya. Jawaz naumil junub idza tawadda'a, harusnya tidur seorang yang berjunub apabila sudah berwuduk. Walaupun al-akmal, yang sempurna, alla yanama, bahawa dia tidak tidur sehinggalah hatta yaghtasila, sehinggalah dia mandi terlebih dahulu. Mandi itu lebih baik. Mungkin kalau seseorang itu rasa sejuk, maka dia boleh menangguhkan mandi, sebaiknya berwuduk. Timbul persoalan kalau seseorang itu berjunub, mandi pun tidak, wuduk pun tidak. Nak mandi dia rasa sejuk, nak pergi bilik air rasa malas ni biar tidur lah. Apatah lagi dia rasa mengantuk sangat, rasa letih pula, maka dia terus tidur. Hukumnya adalah makruh, tidak haram tapi makruh. Itu dianggap
karahah naumil junub bila wuslin wala wudu'in adalah makruh. Tidurnya seorang yang berjunub kalau dia belum mandi dan tidak juga berwuduk. Jadi sebaiknya dia berwuduk, dan itu bukanlah satu perkara yang payah sebenarnya, tidak payah. Lagipun kita ni dah ada kemudahan bilik air dalam rumah, maka berwuduk itu lebih baik. Kalau seseorang tu merasakan nak mandi, maka mandi lebih baik. Tak tahulah, mungkin sebab kita kata kita suka untuk menangguhkan mandi pagi hari, ataupun kita kata tak si mandi malam-malam ni takut sejuk. Alasan sejuk sebab biasanya orang kita bila disebut mandi wajib, mandi janabah, mandi lama mandi itu tak semestinya. Apabila seseorang tu yakin air itu sudah rata, maka sudah mencukupi, tak semestinya lama. Apatah lagi kita ni guna air banyak. Kita akan jumpa adalah hadis berikutnya daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata Nabi mandi wajib hanya menggunakan satu gantang air. Satu gantang ni 2 kilo lebih. Kita dah 3 bulan tak cukup lagi. Mana yang berbezanya cara mandi wajib Nabi dengan kita dari segi penggunaan air. Baik, kita lihat hadis yang kedua. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha hiya ra'atil ma'. Ummu Salamah radhiyallahu anha ini salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahawa seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah isteri kepada Abu Talha. Isteri kepada Abu Talha, ibu kepada Anas bin Malik. Dia ada cerita dia lah. Kenapa pula nama suami dia Abu Talha, tiba-tiba anak dia Anas bin Malik, tidak Anas bin Abi Talha? Ada cerita dia, kita akan lihat lepas ni. Kita habiskan matanah dia dulu. Suatu hari Ummu Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk menjelaskan kebenaran. Allah Ta'ala tidaklah malu untuk mengatakan perkara yang hak. Apa yang disebut oleh Ummu Sulaim ni sama dengan ayat dalam surah Al-Ahzab, wallahu la yastahyi minal haqq fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Berhubung dengan ayat tu, berhubung dengan sahabat-sahabat Nabi yang pergi ke rumah Nabi untuk satu majlis kenduri kahwin. Majlis kenduri kahwin Nabi dengan salah seorang isterinya, maka tak dibenarkan sahabat duduk lama selepas makan, lepas makan minum, tidak perlu duduk lama untuk berbual-bual terus balik, sebab perbuatan itu menyusahkan Nabi. Dan Allah Ta'ala mahu menyatakan perkara yang sebenar, kerana wallahu la yastahyi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu untuk menyatakan perkara yang benar. Jadi Ummu Sulaim sebut begitu. Sebut tu sebab ada benda dia nak tanya. Lalu dia pun beri soalan. Dia kata, adakah seorang wanita juga diwajibkan mandi jika dia bermimpi idza hiya ihtalamat? Maksud mimpi basah lah, mimpi keluar mani. Lalu Rasulullah bersabda, ya, na'am idza hiya ra'atil ma', ya, jika wanita itu melihat ada kesan air pada pakaiannya. Mana kesan air mani pada pakaiannya. Baik, sebelum kita melihat huraian untuk matan hadis berhubung dengan perawi, sebelum ini kita belum jumpa nama Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, nama asalnya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Dia orang Arab ni banyak menggunakan kunyah. Ummu Salamah nama asalnya adalah Hindun, bekas isteri kepada Abu Salamah. Jadi Nabi kahwin dengan dia ni, dia sudah
janda. Ummu Salamah adalah seorang janda yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia di antara yang terawal masuk Islam, dia bersama dengan suaminya yang telah meninggal Abu Salamah pun masuk Islam juga. Di mana pada hari kematian suaminya Abu Salamah, yang juga sepupunya, rupanya Ummu Salamah kahwin dengan Abu Salamah ni, kahwin sepupu. Apabila suaminya meninggal, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku pada musibah ini, musibah kematian suamiku ini, dan gantikanlah untuk aku yang lebih baik daripadanya. Akhirnya Allah Ta'ala menggantikan untuknya yang lebih baik, iaitu dia dipinang oleh Nabi setelah berakhir iddahnya, dan dia berkahwin dengan Nabi pada tahun 4 Hijrah. Dan dia salah seorang isteri yang bijak, mempunyai pandangan yang baik, iman yang benar, iman yang kuat. Wafat di Madinah pada tahun Isnataini wa Sittina, tahun 62, dan dikira isteri Nabi yang terakhir meninggal. Dalam ramai-ramai isteri Nabi, Ummu Salamah adalah isteri yang terakhir meninggal dunia. Dalam hadis ni Ummu Salamah cerita bahawa seorang wanita bernama Ummu Sulaim datang bertanya kepada Nabi. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim namanya adalah Sahlah binti Milhan. Dia, bila kita belajar hadis, kita bukan setakat nak tahu cerita adalah hadis, tapi nak tahu juga sedikit sebanyak latar belakang siapa yang bawa hadis tu. Siapa nama asalnya, kalau isteri Nabi apa nama asalnya, dan bagaimana dia punya sedikit biodata kehidupannya. Ummu Sulaim nama asalnya adalah Sahlah binti Milhan, ibu kepada Anas bin Malik. Dia di antara wanita yang terawal masuk Islam bersama dengan orang-orang Ansar di Madinah. Selepas dia masuk Islam, suaminya yang bernama Malik marah kepadanya. Lepas marah tu, kharaja ila Syam fahalaka, dia keluar pergi ke Syam, dari Madinah pergi ke Syam, lalu dia mati di sana. Dia pisah dengan isterinya. Akhirnya Malik ni meninggal di Syam. Setelah dia meninggal, Ummu Sulaim yang tinggal bersendirian di Madinah dikahwini oleh Abu Talhah. Abu Talhah. Sehingga Ummu Sulaim pernah berkata, in aslamta tazawwajtuka wala uridu minka sadaqan ghairahu. Sekiranya engkau, wahai Abu Talhah, masuk Islam, aku sudi untuk berkahwin denganmu. Kamu boleh mengambilku sebagai isteri, kata Ummu Sulaim, dan aku tidak mahu akan mas kahwin selain daripada Islamnya kamu. Masuk Islam tu dia anggap mas kahwin. Wala uridu minka sadaqan ghairahu, aku tak nak sebarang mas kahwin yang lain kecuali dengan. Akhirnya Islamlah Abu Talhah. Dan ketika itu Ummu Sulaim mempunyai seorang anak yang masih kecil bernama Anas bin Malik. Dan ketika Anas ni masih budak lagi, masih muda lagi, diserahkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan khadim. Kita sebut khadam. Khadam ni pembantu lah. Maknanya pembantu. Apa-apa hajat, apa-apa keperluan, Nabi boleh minta dengan Anas untuk tolong baginda. Abu Talhah pun seorang yang hebat juga, sebab dia seorang yang berharta dan pemurah. Ketika turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat dalam surah Ali Imran awal juzuk yang keempat, tidaklah kamu mencapai tahap berbuat kebajikan sehingga kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Abu Talhah kata, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku, kebun Bayraha yang terletak di depan masjid Nabi. Maka aku serahkan untukmu, bagi dibelanjakan fi sabilillah. Itu Abu Talhah. Abu Talhah suami kedua kepada Ummu
Sulaim. Mana kita nampak gambaran sahabat ni orang yang sangat baik sifat agamanya dan keimanannya, bukan sekadar suaminya, isterinya, bahkan anaknya sendiri. Dalam hadis ini Ummu Sulaim datang bertanya berhubung dengan suatu masalah yang kebanyakan wanita malu nak tanya. Satu hal yang seseorang itu malu untuk bertanya secara sarahah, secara terang-terangan. Tetapi disebabkan Ummu Sulaim cinta kepada ilmu dan merasa mahu untuk mengetahui kedudukan hukum bagi melakukan urusan ibadat dengan lebih sempurna, lalu dia memberikan persoalan dengan dia mula soalan itu, dia kata innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Ta'ala tidaklah malu untuk menyatakan perkara yang benar. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak malu untuk menyampaikan yang benar, maka aku juga tidak malu untuk bertanya perkara dalam hukum agama yang mungkin orang lain rasa malu untuk bertanya. Itu soalannya, adakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Maka Nabi memberi ya, dengan syarat dia melihat ada kesan air mani pada pakaiannya. Kalau sekarang mimpi tetapi tidak keluar air, maka tidak diwajibkan mandi. Wajib mandi kerana adanya kesan air mani yang keluar. Ini menunjukkan bahawasanya pengarang disebut isbatu annal mar'ah, mengisbatkan bahawa wanita juga tahtalimu wa tanzilul mani, dia juga bermimpi dan juga keluar air mani. Dan hukumnya adalah wajib untuk dia mandilah. Hadis ini juga menggambarkan tidak sepatutnya bagi seseorang untuk merasa malu bagi mengetahui perkara yang benar atau bertanya perkara yang benar. Sebab tu dalam masalah hukum agama dia tidak ada persoalan malu, cuma kita kena menjaga adab lah. Adab, dan tidak perlu kita memanjangkan persoalan kepada perkara tak sepatutnya. Kita hanya bertanya dan berusaha jawab dalam perkara yang sepatutnya. Kadang-kadang setengah ustaz mengajar, bila tajuk begini dia bagi misalan-misalan, contoh-contoh yang lebih-lebih. Kalau tidak timbul masalah, maka tak perlu disampaikan contoh, kecuali masalah itu benar-benar berlaku. Mungkin kalau seseorang itu malu untuk bertanya secara terbuka, maka dia boleh tanya secara individu, secara personal. Tak ada masalah. Masalah yang jadi masalah kalau kita tak bertanya, menyebabkan kita tak tahu kedudukan yang sebenar. Hadis ini juga mengisbatkan sifat malu bagi Allah dengan suatu isbat yang yaliqu bi jalalihi, layak dengan keagungannya. Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Bada'i' bahawa sifat-sifat negatif semata-mata dia tidak akan disebut, tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala, melainkan ada bersamanya sifat yang positif. Sifat madu adalah sifat yang negatif, tetapi ada sebab kepada disebut, iaitu untuk menyampaikan yang hak, yang benar. Ibnul Qayyim mengambil contoh ayat dalam ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang bersifat al-hayyul qayyum, yang hidup lagi, berdiri sendiri, tidak berhajat kepada makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidaklah ia memiliki sifat mengantuk dan sifat tidur. Tidaklah dia memiliki sifat tidur atau sifat mengantuk. Itu sifat asal, sifat negatif. Tetapi sifat itu dinyatakan setelah disebut sebelumnya sifat yang positif, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat Al-Hayyu, Maha hidup. Dan termasuk perkara adab bahawa seseorang apabila bercakap perkara yang dia malu untuk menyatakannya, maka perlu ada muqaddimah. Muqaddimah tu ada tamhid, ada pendahuluan. Sebagaimana Ummu Sulaim memulakan kalamnya dengan menyebut innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu untuk menyatakan perkara yang benar.
Baik, kita terus kepada hadis yang 37 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, katanya, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma' fi thawbihi wa fi lafdhi li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku membasuh mani, yakni kesan air mani yang dilihat masih basah, yang mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas basuh, Aisyah kata Nabi terus pakai pakaian itu untuk keluar pergi solat. Padahal kesan basahan lepas basuh tadi masih nampak pada pakaiannya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, aku mengerik. Mengerik ni maknanya kikis. Dia kikis kesan mani yang sudah kering daripada pakaian Rasulullah. Lantas Nabi memakainya untuk pergi solat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan berhubung dengan cara untuk menghilangkan, cara dia menghilangkan kesan air mani yang berada pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia membasuhnya pada satu ketika dan ada ketika yang lain dia hanya mengikisnya. Fa idza kana ratban wasalathu, kalaulah kesan itu masih basah, masih belum kering, maka dia membasuhnya. Lalu Nabi memakai pakaian itu untuk keluar pergi solat. Dan dilihat kesan basahan itu, kesan dia basah lagi lah, masih ada pada pakaian, belum kering lagi. Tetapi sekiranya ianya sudah kering, maksudnya air mani itu sudah kering, dia kata farraktuhu, aku hanya mengikisnya sehinggalah ia hilang. Faedah daripada hadis menunjukkan taharatul mani, bahawa air mani itu adalah suci. Lau kana najasan, kalaulah ianya najis, lam yathur, maka dia tidak menjadi suci, tidak menjadi bersih pakaian itu dengan semata-mata mengikisnya. Tetapi yang diperintahkan adalah izalatu atharihi, membuang, menghilangkan kesannya, sama ada dengan cara basuh sekiranya masih basah, atau dengan cara kikis, itu pun harus. Tapi kalau nak basuh juga tak ada masalah. Kalau kesan tu sudah kering tapi nak basuh pun boleh juga. Timbul persoalan, mungkin orang kata, Nabi ni tak ada pakaian lain dah ke? Tak ada kain lain ke? Tak ada. Iyalah. Kenapa pakai yang hot tu juga? Sedangkan hot tu baru basuh. Inilah menggambarkan kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kezuhudannya terhadap dunia. Kita mungkin ihtimal boleh mengatakan, ya mungkin tak ada pakaian lain, kemungkinan. Walaupun tidak dinyatakan oleh Aisyah dalam riwayat hadis, Nabi pakai hak tu sebab dia tak sebut kata badalan min ghairi, sebagai ganti pakaian lain hak tak ada. Mungkin memang tak ada. Jadi dia basuh dan terus guna yang sama untuk pergi solat. Adapun tentang hukum sama ada kedudukan air mani itu suci ataupun najis, ulama berbeza pendapat. Maka kita menyebut di sini ada dua pendapat. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan air mani adalah najis. Itu pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Mereka berhujah dengan dalil daripada hadis ini juga, hadis Aisyah ni juga. Katanya Aisyah radhiyallahu anha membasuhnya. Jadi kalau basuh maknanya dia kata itu adalah kesan najis lah. Itu hujah dia, alasan dia begitu. Manakala Asy-Syafi'i dan Ahmad serta ramai lagi ahlul hadis, termasuk pendapat yang dipegang oleh Ibn Hazm dan juga Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, mereka ini berpendapat bahawasanya air mani adalah suci, bersih, cuma dianggap qadhar, kotor.
Perbandingan mereka dia kata seperti kal-mukhat, seperti kahak. Kadang-kadang kita rasa geli tekak, kita nak meludah keluar kahak. Kahak itu adalah qadhar, benda yang kotor tapi bukan najis. Jadi kalau kahak ni terkena kain apa, kita boleh basuh sikit. Bukan makna kita kena ganti pakaian lain. Tak. Basuh sikit sudah cukup. Itu perbezaan antara dua pandangan ulama. Tetapi yang lebih kuat adalah pandangan yang mengatakan mani itu adalah suci, kerana ia adalah aslul insan, asal manusia. Fala yanbaghi an yakuna asluhu najasan khabithan, dan tidak sepatutnya bahawa asal manusia itu dianggap najis dan kotor, padahal Allah Ta'ala telah memuliakan manusia. Maka di sini perlu kepada an-nadhafah minan najasat wal mustakdharat, kerana ia adalah matlubah syar'an. Perlu bersih daripada apa sahaja kesan najis dan kesan benda-benda yang kotor, kerana ia dituntut dari segi syarak. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Ada berapa lagi? Ada dua atau satu lagi? Ada dua lagi. Kalau sempat kita habiskan, sebab minggu depan kita nak masuk tajuk tayammum pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafdhi li Muslim wa illam yunzil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menindih, jalasa itu maknanya duduk, tapi terjemahan di sini dia kata menindih empat anggota tubuh isterinya, duduk di antara empat anggota tubuh isterinya. Ini diguna dalam bentuk bahasa kinayah atau bahasa kiasan, merujuk kepada berlakunya hubungan suami isteri ataupun hubungan jima'. Thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya. Dalam terjemahan tu dia kata memasukkan kemaluannya dalam kemaluan isterinya, maka wajiblah mandi. Begitulah dalam bab fiqh, bila Nabi sebut begitu, begitulah yang kita nyatakan. Kita tidak boleh untuk kita kata malu nak sebut, tapi memang begitulah. Sebab kalau Nabi tak sebut, maka hukum itu tidak sampai kepada kita. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan walaupun tidaklah keluar mani, kalau sekadar berlaku persetubuhan tidak keluar mani pun kena mandi juga. Dan hadis ini sekaligus menasahkan hadis yang sebelumnya mengatakan al-ma' minal ma', innamal ma' minal ma'. Air yang seseorang tu mandi, air mandi wajib tu disebabkan air mani yang keluar. Sebab peringkat awal ketika disyariatkan mandi itu kerana keluarnya mani, kerana keluarnya air mani. Jadi ada sahabat yang faham bahawasanya kalau setubuh tak keluar mani tak wajib mandi lah. Tapi hadis ini menyatakan bahawasanya tetap wajib mandi apabila berlaku persetubuhan. Itu dikuat dengan lafaz hadis lain tapi tak disebut sini, iaitu idza iltaqa al-khitanani, bila bertemu dua anggota khitan. Anggota khitan, anggota kemaluan lelaki dan perempuan, faqad wajabal ghusl, maka wajiblah mandi sekalipun tidak keluar mani. Dalam menyatakan suatu hukum yang seseorang tu merasa malu, Nabi SAW sebenarnya malu. Nabi sendiri pun kalau digambarkan, Nabi ini seorang yang pemalu, tapi atas amanah menyampaikan hukum agama, dia kena beritahu. Nabi SAW seorang yang pemalu, sehingga digambarkan kalau dia tidak suka sesuatu yang sahabat buat, dia tidak terus menegur di situ, tapi dilihat wajahnya berubah, tapi dia akan tegur jugalah, tapi masih dengan bahasa yang berlapik, Di sini dia menggunakan bahasa kiasan, baina syu'abiha al-arba', antara empat anggotanya, menggambarkan kepada berlakunya perbuatan al-jima'
mujib lil ghusli, yang mewajibkan mandi sama ada ala rajuli wal mar'ah, untuk lelaki dan perempuan, sawa'an hasala inzal mani am la, sama ada terhasilnya keluar mani ataupun tidak. Di sini digunakan bahasa dalam bentuk kinayah. Maknanya wajib mandi apabila berlakunya persetubuhan walaupun tidak keluar mani. Hukumnya begitu. Dan akhir sekali, hadis yang ke-36 daripada Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa 'indahu qaumun fasaluhu 'anil ghusl faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawb. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighu al-ma' ala ra'sihi thalathan. Qala radhiyallahu anhu ar-rajul alladhi kana qala ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa abuhu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Panjang hadis ni ceritanya antara Muhammad bin Ali, cucu kepada Husain. Husain ni anak kepada Sayyidina Ali yang mati syahid, dibunuh oleh orang-orang Syiah di Karbala. Tapi masa dia mati itu dia ada anak dia, dan di antara cucunya adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali menceritakan suatu hari dia dan beberapa sahabat lain bersama dengan Jabir bin Abdullah. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma memberitahu bahawa dia dan bapanya berada dekat dengan Jabir bin Abdullah. Jabir ni salah seorang sahabat Nabi yang banyak jugalah meriwayatkan hadis. Dan ketika itu ada banyak orang lain berada di sekitarnya. Mereka bertanya tentang masalah mandi. Lalu Jabir menjawab, cukuplah bagi engkau dengan menggunakan satu sok air. Sok ni maknanya segantang air. Satu gantang air. Dalam syarah kita ni dia kata segantang tu sebanyak kilowaini wa arba'ina jaraman, 2 kilo 40 gram. Mana 2 kilo lebih lah. Kita kata cukup kau nak mandi 2 kilo. Hamba pun tak pernah suka timbang lagi. Maknanya kalau 2 kilo ni kalau sebeledi air lebih tak? Sebeledi air kalau bubuh sebeledi kita timbang rasa lebih 2 kilo. Sebab air ni bergerak. Air ni dia padat, kapasiti dia satu beledi air tu rasa lebih 2 kilo. Jadi kalau dia fikir congok macam tak cukup, kita lah rasa tak cukup. Sebab tu antara Muhammad bin Ali ni dengan Jabir, dia kata ma yakfin, tak cukup, dia kata bagi aku tak cukup. Tapi Jabir kata ada orang lain yang lebih lebat rambut dia, aufa minka. Kalau kamu rasa kamu tak cukup air dengan satu gantang sebab kamu kata rambut kamu lebat, nak peratur air atas rambut tu banyak mana dah. Tapi Jabir kata Nabi tu lebat lagi rambut daripada kamu. Macam mana kamu rasa kamu tak cukup dengan satu gantang air, sedangkan Rasulullah itu rambutnya lebih lebat, lebih tebal, dan dia seorang yang lebih baik daripada kamu, dan cukup baginya dengan menggunakan satu gantang air. Dan ketika mandi, Rasulullah mencurahkan air atas kepala sebanyak 3 kali. Faragha yafru, maknanya cuah ataupun orang Kelantan kata cucu, siram siram air atas kepala sebanyak 3 kali. Yang pentingnya yakin rata. Ini hadis sendiri tak bincang kalau untuk wanita dia berbeza. Mandi wajib untuk wanita yang berjunub dengan wanita yang haid. Berjunub maksudnya dia ada hubungan dengan suami. Haid
dia ada perbezaan, di mana wanita yang setelah kering darah haid, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa kalau rambut dia disanggul, dia tak perlu buat sanggul. Sekiranya dia yakin bahawa sudah rata, maknanya lebih mudah. Untuk wanita yang mandi wajib selepas kering darah haid, mandi wajib dia lebih mudah, ringkas bermandi dengan mandi wajib kalau dia berjunub kerana ada hubungan dengan suaminya. Perbezaannya antara dia perlu cabut sanggul dia atau tak perlu, ni sebab kepada wanita rambut panjang lah. Tetapi dalam perbincangan ni tak disebut lah. Atau mungkin kita kena buat mari tajuk lain waktu perbincangan untuk perbezaan mandi wajib wanita yang mandi bagi wanita yang berjunub dengan wanita yang kering darah haid. Cuma hak ni untuk biasalah, untuk mana-mana lelaki yang berjunub memadai dengan menggunakan satu sok atau satu gantang. Jadi kesimpulan kita boleh ambil daripada hadis Muhammad bin Ali di sini, dan juga dialognya dengan Jabir bin Abdullah, menunjukkan kesungguhan generasi as-salaf untuk ala ittiba'is sunnah hatta fi miqdar ma'it taharah. Bersungguh-sungguhnya generasi salaf sama ada sahabat dan tabi'in untuk mengikuti sunnah Nabi sehingga kan dalam kadar air yang digunakan untuk mandi wajib. Kita mungkin duk kacau bab sunnah lain, macam ada sunnah dari sudut solatnya, dari sudut pakaian apa, tiba-tiba masuk bab mandi wajib tak cara pun. Sebab apa? Sebab kita nak buat cara mudah. Ialah kita lah ni tak guna air daripada didah, kita pakai buka paipnya. Kita semua orang ni guna paip-paip. Biasa kalau ada water heater, ada shower tu, kalau mandi pagi sejuk, water heater tu boleh panas air, duduk 10 minit tak berasa nak duduk lagi, lama lagi. Kita akan rasa lebih selesa duduk lama bilik air apabila air tu apa dia panas sikit-sikit lah. Jadi sebenarnya tidak perlu air yang banyak. Kadar satu sok ataupun satu gantang air itu yakfi fil ghusli minal janabah, sudah dikira mencukupi untuk mandi junub. Dan disyariatkan atau dianjurkan untuk kita meratakan air di atas kepala sebanyak 3 kali. Ambil sikit air, jiruh, lepas tu perata. Perata tu guna jari lah. Guna jari, itu yang lebih betul dari segi caranya. Kemudian isbaghul ma' ala sairil badan, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Macam mana cara kita nak buat atau pandai kita lah. Macam mana cara kita nak buat, pentingnya air itu rata dan diyakini dan dimulakan kalau boleh dengan anggota sebelah kanan. Mana kalau basuh tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Adapun cara lengkap mandi wajib telah kita bincang minggu lepas dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah. Kita telah bincang minggu lepas, iaitu Nabi sebelum mandi dia basuh tangan dulu dan membasuh anggota kemaluannya, berwudu. Cuma ada satu riwayat hadis itu akhir sekali baru Nabi basuh kaki, ingat lagi. Ada pun satu riwayat yang sah lagi, memang Nabi berwudu penuh daripada awal sampai akhir basuh kaki, kemudian dia mandi. Lepas mandi dia basuh pula. Dia basuh pula atas alasan tempat dia mandi tu mungkin mutalawwisan, dah sedikit tercemar, menyebabkan kaki terpaksa dibasuh kali kedua. Itu berhubung dengan kaifiat cara mandi itu telah kita bincang minggu lepas. Cuma malam ni berhubung dengan kadar air yang digunakan. Tapi kalau seseorang itu guna banyak, apa hukumnya? Membazir lah. Membazir sama ada jatuh kepada makruh ataupun jatuh kepada haram, waktu lah. Lebih sangat guna air. Jadi bila Muhammad bin Ali ni merasakan bahawa penggunaan air itu tidak cukup bagi dia, Jabir bin Abdullah terus bantah. Ini menunjukkan
al-inkar ala man yukhalif sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita membantah ataupun menyatakan tidak setuju terhadap orang yang menyalahi sunnah Nabi, sekalipun dalam banyak mana nak guna air untuk mandi wajib. Mungkin kita ambil sikap mudah, ikut demo lah. Dah demo rasa tak cukup dengan segata ikut demo lah. Ikut demo, kawin ikut kawin, demo ikut demo. Tapi Jabir dia kata, tak boleh, ini dah menyalahi sunnah Nabi. Sebab kalau kamu guna lebih, bermakna kamu membazir. Jadi pandai-pandai kita lah, kalau kita guna air pahit, kita jangan buka besar sangat, kita buka sederhana, dan bila diyakini bahawa sudah, kita basuh sikit, mungkin basuh sebelah belakang, depan, tutup pahit, kita pakai dulu habis, gosok habis, kemudian bahagian lain pula, bukannya terus menerus buka pahit untuk mengelak pembaziran. Itu bergantung kepada kebijaksanaan kita lah, macam mana cara kita nak uruskan penggunaan air tadi. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Masa mandi wajib tu, basuh kemaluan tu dia kira niat mandi wajib tu. Pasal lepas tu kita ambil air semaya bila mandi tu. Pasal kalau kita sentuh pula air semaya dia batal kan. Pasal kedai tu kita tak basuh kaki. Belum lagi. Itu permulaan mukaddimah, belum lagi. Tapi kalau seseorang itu nak memulakan dengan niat daripada awal, tapi dalam hadis kita bincang lepas dia basuh dulu, lepas tu baru dimulakan dengan basuh kepala. Jadi masalahnya orang mandi bila ni kalau beli air tak sihat. Bila gosok tempat kemaluan tu dengan sedikit batal pula lagi. Kalau batal tu dia kena berwuduk pula lah. Masalah kalau katakanlah tengah mandi tu tiba-tiba tangan dia tersentuh kemaluan, dan kalau kita pergi atas kaul pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan batal wuduk, maka batal lah kena itu. Tapi bagi orang yang berpegang kepada pendapat bahawa menyentuh kemaluan tidak batal wuduk, kecuali ada keinginan nafsu, maka tak perlu berwuduk lah. Sebab dalam hukum masalah batal wuduk ataupun tidak menyentuh kemaluan, itu masalah khilaf. Tapi kalau kita pergi atas pendapat yang masyhur tempat kita bahawa batal, maka seseorang itu perlu berwuduk lah. Sebab dia berpegang kepada hukum yang dia yakini, yang dia tahu ilmunya. Mungkin kita rasa nak gosok pun habis, nak kan celah-celah apa, mungkin tersentuh, itu atas kita lah. Betul lah semua tadi. Maka mungkin, ataupun lepas sudah mandi tu rasa nak kecing pula, rasa nak kecing pula sebab sejuk ni, nak kecing pula, maka perlu diulangi wuduk lah. Sebab wuduk sudah dikira batal dengan sebab dia sudah buang air kecil. Ya. Saya kita dah sudah mandi nak besar mandi. Ya. Jadi boleh solat kan? Boleh. Jadi kalau bila air dah biasa mandi mungkin main 3 minggu. Kita pergi mandi dulu. Air dah tu tak ada. Air dah ada? Ada air dah tu dah bila air kan. Oh, tambah air lagi. Mandi dulu dengan pikiran. Jadi kita nak fikir air dah tu mungkin kita mandi ada besar mungkin pergi masuk dalam kita mandi pun air perlu ambil tolak apa tolak. Masalahnya takut air itu jadi mustakmal. Okey, kebeh ada soalan itu. Ini satu masalah perbezaan pendapat jugalah tentang kedudukan air mustakmal. Sebab masalah ini ulama dah bincang lama dah dari segi ahlul hadis, ahlul fiqh. Sebab pendapat tempat kita yang kita guna pakai, kalau air yang kita guna untuk berwuduk dan untuk mandi itu tidak cukup 2 kolah, 2 kolah air sabeledi ke sabesin ke, kemudian mecik balik. Ustaz Kelantan kata mecik semula, yalah kita ambil air semaya kita mandi. Kalau air semaya ni mungkin kita boleh duduk jauh, tapi kalau mandi ni nak lari jauh maknanya mecik juga, ataupun ialah air itu akan terpercik masuk dalam bekas. Jadi timbul persoalan, bila mecik air itu dah jadi mustakmal. Atas satu kaul yang lebih rajah, sebenarnya air itu tidak mustakmal. Yang lebih rajah, yang lebih kuat, itu hamba menyatakan satu pandangan yang lain. Tapi kalau kita nak pergi hak asal, kita kata air itu jatuh kepada mustakmal, maka membawa kepada haraj, kesukaran bagi kita. Kebetulan lah, ialah kita kata kalau kita guna air pahit tak ada masalah. Masalah sekarang ni kita guna beledi, kita buat andaian, kebetulan air pun tak banyak,
mungkin masa tu air pahit pun slow, ada sipir mandi di rumah, cukup-cukup untuk mandi. Macam mana nak buat ni? Air pahit tak ada, cukup-cukup untuk mandi. Kita pun mandi tak jauh lah, tak jauh tu pun jalan mari sini. Lepas tu mandi, lepas tu jalan lagi pula. Kata apa jadi gitu tu. Sebab takut mecik air. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, dalam bab bersuci, dalam bab wuduk dan dalam bab tayammum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam agama ini sebarang kesukaran, bukan nak menyusahkan kita, tetapi Dia mahu untuk kita suci, bersih, supaya dapat disempurnakan nikmat itu, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Baik, kalau kita mengandaikan bahawasanya air tadi jadi mustakmal dan tak boleh guna sebab mecik, maka perkara itu akan dijelaskan oleh Nabi. Sebab adalah hadis Aisyah kita baca minggu lepas. Aisyah kata, aku mandi sekali dengan Nabi, nagtarifu jami'an, kami mandi sekali setuh, bahkan air orang Kelantan kata apa, pakak badi cebok air. Aisyah cebok, Nabi pun cebok juga. Jadi kalau kita nak bayangkan secara logik, tak munasabah kalau tak mecik. Tak munasabah bila Nabi mandi sekali dengan Aisyah, air hok dia ambil, dia mandi tu tak mecik masuk dalam bekas tu semula. Takkan Nabi tak jauh air tu. Tidak munasabah. Jadi sekiranya berlaku mecik tadi, air hok mandi mecik masuk dalam bekas, dalam ledi, dalam apa, dianggap mustakmal, maka perkara itu akan dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi pandangi hak kata mustakmal itu adalah suatu ijtihad ulama. Jadi kalau seseorang kata nak pakai atas pendapat itu terboleh kepada dia. Tapi hamba sendiri secara peribadi lebih bersetuju bahawa air itu tidak menjadi mustakmal. Mustakmal adalah fadlul ma', lebih air daripada wuduk. Lebih air daripada wuduk. Sebab asalnya hukum al-ma' idza kana al-ma' kullatain lam yahmil al-khabath. Dia ada sebab huruf kepada hadis tu. Kalau kita bincang hadis bab masalah air dua qala, cuma dalam hadis ni tak jumpa lah, hak kita belajar ni tak jumpa masalah perbincangan hukum air dua qala. Air bila cukup dua qala, maka dia tidak akan membawa sifat khabath, sifat keburukan, sifat yang menyebabkan air itu berubah, kecuali apabila berubah salah satu sifatnya, rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, rasanya, warnanya, baunya. Tapi sebab kepada wuruk hadis tu dia ada cerita dia. Ini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh dalam masalah. Ana kuliah untuk soalan tadi, ia adalah masalah yang ulama fiqh berbeza pendapat. Adakah air dalam ledi hak mecik tadi jadi mustakmal ataupun tidak? Ada satu kaum mengatakan mustakmal, tak boleh guna dah. Pendapat lain mengatakan tidak mustakmal. Wallahu alam. Setakat itulah boleh royak. Tak ada jelas dah. Kalau ada lagi masalah bermakin, insya-Allah kita bincang minggu lepas. Sebab dalam kitab ni dia tidak bawa semua hadis-hadis masalah dalam bab taharah. Kalau nak ngaji hak detail lagi, hak lengkap lagi, hak panjang lagi, ni kita mula ni dengan hak ringkas dulu. Waktu tu kena buka hak besar lagi, Nailul Autar, Syarah Muntaqal Akhir oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Waktu lebih detail lagi, panjang lagi. Atau buka dalam Kutubus Sunan, hak sedap lagi. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim hak sendiri. Waktu lain, waktu kita lebih besar lagi lah. Jadi perbincangan pun lebih banyak. Ni kita ambil sebahagian persoalan, mungkin ada masalah berbangkit, kita boleh tambah lah, boleh tambah untuk sama-sama kita bincang. Yang pentingnya tuan-tuan boleh faham tu ya. Abah kalau boleh masalah fiqh kita tak si kita amuk jadi rumit sangat. Kadang-kadang setengah itu dia ngaji fiqh bab mazhab, dia ambil satu kitab dalam, iyalah itu harus boleh mana-mana kita 7 tahun 8 tahun tak habis lagi dengan ngaji taharah saja. Ambo pergi Kuala Lumpur, ada seorang ustaz tu sama ada tu kuliah dia ngajar bacaan doa dalam rokok. Dia kata minggu ni kita belajar bab rokok.
Jadi 2 minggu lagi kita belajar bab sujud. Jadi jangan pula dalam semaya baca hak dalam rokok saja, hak sujud kena baca juga. Nanti ada pula ustaz, ada masa sujud saya tak baca apa-apa sebab ustaz tak ajar lagi. Kena tunggu 2 minggu lagi. Jadi sebab kita punya sistem kita mengaji itu memang begitulah. Kecuali kita belajar dalam bentuk daurah, bentuk kursus strict belajar. Kalau buat daurah mungkin kita ni boleh habis dalam masa 2 atau 3 hari. Waktu memang cepat sungguh. Memang cepat daripada pagi, tengah hari petang penuh. Mana full masa untuk belajar. Tapi 2-3 hari. Kita ni cuma antara maghrib isyak seminggu sekali. Tak tahulah kalau dia habis minggu depan pula tahun depan ke 2 tahun lagi ke. Itu pun kalau hamba masih hidup lagi. Kalau panjang umur lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.